engine. Okay, kalau untuk radial engine dia akan ada satu crank saja yang kita panggil common crank. Jadi adalah yang warna biru tu. Tapi animation ni bukan animation yang sesuai sebenarnya. Sekejap, saya cari satu lagi. Animation untuk radial engine. Okay. Jadi radial engine dia akan ada satu common crank. Kita tengok dekat sini. Common crank tu adalah yang dia akan pusing terhadap shaft tu. Okay. Dan dia akan sambung dengan semua connecting rod tu. Okay. Dan you tengok benda ni ada mesh dekat situ. Yang tu adalah balancing dia. Kita panggil contra rotating mesh. Okay. Contra rotating mesh. Dia akan dia berada pada balancing mesh, dia equivalent mesh, okay, pada hujung contra rotating mesh. Okay, jadi dia gerak macam tu. Okay, dia connected to all the connecting rod. Okay, dia semua bersambung. Okay. Connecting rods pin to a common crank. Lepas tu rotate in one plane. Okay, dia hanya ada satu plane saja. Jadi tak ada couple involved. Jadi MP ke MS ke dia tak ada. Dia hanya ada forces saja. Untuk balancing dia gunakan method of direct and reverse crank. Okay, direct tu maksudnya dia pada cylinder line. Reverse crank tu maksudnya dia pada mirror image. Okay, pada mirror image. Kalau dia macam satu, yang ni adalah direct, okay, katalah yang ni direct, yang ni reverse, dia akan gerak macam tu. Okay, dia akan gerak macam ni lah, okay, dia akan bergerak. Kalau yang ke sini, yang ni dia akan ke sini. Okay, sebab tu kita panggil dia reverse crank. Untuk contra rotating meshes, okay, untuk radial engine dia akan ada contra rotating meshes. Bila mana two meshes M/2, okay, position mirror to each other. Okay, kalau sebelum ni equivalent mesh tu dia hanya 1 M saja. Tapi untuk radial engine dia M/2, dia bagikan kepada 2. Satu, okay, dia letakkan dekat line of the crank, yang ni direct kita panggil. Dan satu lagi adalah pada mirror image. Okay, pada mirror image yang kita panggil dia reverse crank. Okay, tengok dekat sini omega, bila omega ni yang ni M/2 ni dia bergerak ke atas, yang ni dia akan bergerak ke bawah. Okay, ikut arah jam. Dan mesh dia adalah yang ni. Okay, yang ni adalah mesh dia. Okay, axis of cylinder. Okay, yang ni binaan dia sama. Okay, binaan dia sama macam inline engine, tapi dia ada ni. Okay, dia ada reverse crank kat sini. Lepas tu dia cylinder line dia akan berada pada axis yang sama. Alright. Okay, jadi untuk primary force, okay, primary force dia sama dengan FPD. Okay, FPD iaitu sama dengan M/2R omega cos 2. Okay, yang tu adalah nilai untuk FPD dia. Dan satu lagi force dia adalah pada reverse. Okay, FPR, di mana nilai dia sama macam FPD. Okay, tapi pada arah mirror image. Okay, reverse. Untuk primary force dia akan revolve at crank speed of omega. Dan untuk secondary force dia akan revolve pada 2 omega. Okay, 2 omega tu maksudnya dia lebih laju. Okay, lebih laju. Dan secondary force, okay, FSD dia sama dengan MR omega cos 2 per 2N. Okay, yang tu untuk direct dan reverse pun sama. Okay, FSR nilai dia sama dengan FSD tapi arah dia berbeza. Okay, arah dia reverse. Okay, jadi ada 4, okay, FPD adalah yang ni, FPR adalah yang ni, FSD yang ni dan FSR yang ni. Okay, jadi untuk radial engine kena investigate 4 benda ni. Okay, kena investigate
empat benda tu. Cost component cancelling imbalance. Okay, jadi untuk equivalent mass tu, katalah you ada mass dekat situ, okay, jadi dia akan ada forces, okay, pada arah tu, dan bila kita resolve, okay, kita resolve yang ni dan kita resolve yang ni dia ada F cos theta dan juga F sin theta, okay, pada arah tu, dan untuk mass yang ni dia akan ada F cos theta dan F sin theta. Okay. Jadi untuk F cos theta, dia akan cancel F piston tu. Okay. Jumlah yang ni dia akan cancelkan F piston dekat sini. Dan untuk F sin theta, dia akan cancelkan F sin theta dekat sini. Okay. Jadi boleh tengok, kita boleh kata yang radial engine ni, dia balance. Okay. Dia balancing dia sangat baik. Okay. Sangat baik. Tapi dia ada, apa tu, dia punya disadvantage lah. Jadi ada disadvantage sikit. Okay, untuk solution step, okay, untuk investigate balancing condition of radial engine, okay, first step kita kena kira primary crank. Okay, untuk yang ni formula dia, dia kena bahagikan dengan number silinder 360 darjah bagikan number of cylinder. Okay, di satu plan dia hanya ada 360 darjah dibagikan dengan number of cylinder, dia akan dapat theta. Kalau you ada tiga silinder, okay, jadi bagi 3, you akan dapat 120 darjah. Okay. Kalau ada 4, dia 90 darjah, okay, antara satu silinder sama lain. Okay. Dan secondary crank hanya darab 2 daripada sini. Okay. Kalau kat sini yang ni 60 lah. Artinya 6 silinder. Jadi theta dia 60. Jadi untuk 2 theta dia akan jadi 120. Okay. 120 darjah. Okay, next adalah cari FPD. Okay, untuk primary direct force, dia mesti definition dia always act outwards of the crankshaft. Maksudnya kalau crankshaft tu berada dekat atas, maksudnya dia punya forces, okay, untuk setiap silinder tu pun dia semua ke atas. Sebabnya dia akan tarik, okay, dia akan tarik sebab dia hanya ada satu common crank saja. Jadi dia lah yang bertanggungjawab untuk tarik semua piston tu ke atas. Kalau dia bergerak ke atas, jadi semua forces tu pun dia akan bergerak ke atas. Kalau dia bergerak ke bawah, FPD ni pun semua untuk setiap silinder dia akan bergerak ke bawah. Okay. Kemudian cari primary reverse force, okay, FPR. Yang ni adalah the mirror image of FPD about the cylinder line. Okay. Nanti yang ni akan tengok dalam contoh, okay, sekejap lagi. Step yang keempat, okay, adalah secondary direct force, okay, FSD. Definition dia adalah if the FPD makes an angle theta measured from the cylinder line, the FSD makes an angle 2 theta. Okay, artinya yang ni dia akan jadi 2 theta. Kemudian yang kelima tu secondary reverse force, yang tu adalah FSR. Okay, yang ni adalah mirror image of FSD. Okay, kena buat dulu yang ni FSD, lepas tu barulah you boleh mirrorkan dia terhadap silinder line dia. Okay, silinder line dia. Okay, jadi kita ada example 1 dekat sini. Okay. Soalan dia, the figure shows a 6-cylinder radial engine with the connecting rods coupled to a common crank. The stroke is 100 mm and the length of each connecting rod is 150 mm. The mass of the reciprocating parts per cylinder is 1.5 kg. Determine the primary and secondary and balance forces acting on the frame when the engine is running at 1500 rpm. Okay, jadi untuk soalan ni you ada radial engine tu dia ada 6 jejari, okay, dia ada 6 piston, okay, dan kedudukan piston dia 360 darjah bagikan dengan 6 silinder, you akan dapat 60 darjah jarak antara the angle antara setiap silinder. Okay, satu kedua ni 60, dua ketiga 60 darjah. Okay, kat sini.
Dia setiap jarak antara silinder tu adalah 60 darjah. Okay, jadi pada masa ni crank kita, common crank adalah yang tu, yang besar tu. Dia bergerak ke atas, bergerak ke atas dan kalau you tengok dekat sini semua piston tu dia ditarik oleh crank tu. Jadi dia akan ada forces, surge of forces ke atas, ke atas. Okey, jadi untuk selesaikan, pertama sekali cari theta, cari theta dia. Theta dia sama dengan 60 darjah dan 2 theta dia sama juga dengan 120 darjah. 120 darjah. Jadi untuk selesaikan soalan ni, pastikan you ada lukis setiap satu ni. Sekarang untuk soalan ni dia ada 6 silinder, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 silinder maksudnya dekat sini kena letak. Yang ni untuk silinder 1, silinder 2 dekat sini, bulat-bulat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 silinder. Kemudian letakkan silinder line dia. Untuk piston 1 silinder line dia berada dekat atas, piston 2 dekat sini. Yang biru yang dash-dash tu adalah silinder line dia. Silinder 3 dia berada dekat sini, silinder 4 dia dekat bawah tu, silinder 5 dekat sini dan silinder 6 dekat sini. Yang tu adalah apa yang kita panggil cylinder line. Cylinder line. Dan untuk FPD, buat semua dulu bulat-bulat tu, kemudian cylinder line untuk setiap silinder. Kemudian yang kat sini kita tengok yang ni dia ada resultant kat sini. Yang ni bulat yang satu ni adalah untuk resultant. Jadi cara penyelesaian dia, sepatutnya yang ni semua kosong dulu. You ada kena buat dulu FPD, FPR, FSD, FSR, kemudian buat bulat-bulat tu dan lukiskan silinder line dia. Kemudian baru kita buat sesuatu. Untuk FPD definition dia adalah dia always act outwards of the crankshaft. Jadi crankshaft kita untuk soalan ni dia ke atas. Jadi kalau tengok kat sini, yang tu adalah crankshaft dia ke atas. Jadi untuk silinder 1 FPD dia ke atas, silinder 2 FPD dia ke atas, silinder 3 FPD dia ke atas, silinder 4 ke atas, 5 ke atas, 6 pun ke atas. Semuanya ke atas. Semuanya ke atas. Jadi untuk resultant tu, kita tambahkan semua. Tambahkan semua yang ni yang terdapat 6. 6 darab forces FPD tu. 6 darab forces FPD. Dan kalau kita kira, dia akan sama dengan 3 MR omega kuasa 2. Sebabnya M dia untuk radial engine dia adalah M per 2. Jadi dekat sini sepatutnya kita tulis 3 darab 6 darab M per 2, 6 darab M per 2 R omega kuasa 2. Jadi yang tu adalah nilai force dia untuk FPD ni. Kemudian bila dapat resultant yang tu, pergi force yang seterusnya iaitu FPR. Untuk FPR definition dia adalah the mirror image of FPD about the cylinder line. Dia adalah mirror image of FPD. Jadi kena rujuk pada FPD dan juga pada cylinder line dia. Jadi untuk silinder yang pertama dia berada, FPD dia berada dekat atas dan silinder line dia berada dekat sini. Bila you mirror dia berada tetap berada pada tempat yang sama. Jadi untuk silinder line tu, silinder 1 tu dia berada tempat yang sama dekat situ. Jadi yang ni adalah FPR 1. Kemudian untuk FPR 2, dia FPD dia ke atas tapi silinder line dia dekat sini. Kalau you mirrorkan dia, yang ni 60 darjah, jadi dia akan berada 60 darjah daripada silinder line dia kat situ. Kat sini. Jadi yang nilai punya FPR 2. Kemudian untuk silinder 3, silinder 3 FPD dia ke atas. Jadi bila you mirrorkan dia terhadap silinder line dia dekat sini, dia akan berada dekat sini.
Okay, you mirrorkan kat sini, you akan dapat dia berada pada 240 darjah. Okay, dekat sini dia 120. Okay, bila mirrorkan dia akan jadi 240 darjah. Okay. Kemudian silinder number 4. Okay, untuk silinder number 4 ni dia berada di atas. Okay, dan bila you mirrorkan dia terhadap silinder lain, okay, dia akan masih berada tempat yang sama. Okay, untuk silinder 4. Okay. Kemudian untuk silinder 5, okay, silinder lain dia berada dekat sini, okay, dan FPD dia berada dekat atas. Okay. Jadi untuk FPR 5 dia akan berada, okay, kalau you mirrorkan terhadapnya dia akan berada dekat sini. Okay, dekat kedudukan ni. Dan untuk silinder 6, okay, dia akan kalau you mirrorkan dia akan berada pada line ni. Okay. Jadi bila dah dapat arrow yang biru ni, okay, jadi yang ni adalah untuk FPR bagi setiap silinder. Okay, jumlahkan dia, yang tu adalah resultant. Okay, jadi bila you lukis mula, okay, you akan dapat bentuk ni. Okay, resultant dia bentuk ni, dan yang ni, okay, kita boleh kata dia adalah balance. Okay, jadi untuk FPR dia sama dengan kosong. Okay, dia balance, dia akan sama dengan kosong. Okay, FPR kita sama dengan kosong. Okay, balance. Okay, dia balance. Kemudian yang ni yang susah sedikit. Okay, susah sedikit untuk you faham. Okay, sebab definition dia untuk FSD. Okay, if the FPD makes an angle theta measured from the cylinder line, the FSD makes an angle 2 theta. Okay, dia mesti daripada cylinder line ke arah FPD. Okay, yang tu adalah 1 theta. Dan daripada silinder line ke arah FSD dia mesti 2 theta. Okay, 2 theta. Jadi bila you tengok dekat sini, you ada untuk yang silinder yang pertama ni, okay, FPD dia berada dekat atas. Okay, dia punya silinder line pun berada pada kedudukan sama. Jadi theta dia adalah kosong. Okay, theta dia kosong. Jadi 2 theta dia sama juga kosong. Okay, dekat sini. Sebab tu silinder 1 dia berada dekat sini. Okay. Kemudian untuk silinder number 2, okay, FPD dia berada dekat atas tu. Daripada silinder line dia adalah 60 darjah. Okay. Jadi daripada silinder line ke FSD 2 dia mestilah 120 darjah. Okay, 120 darjah. Jadi kedudukan dia berada dekat sini. Okay, berada dekat sini. Okay, jadi yang ni adalah untuk FSD 2. Okay, kemudian untuk silinder 3, okay, FPD dia berada dekat atas sana. Okay, daripada silinder line ke arah silinder nombor 3 adalah 120 darjah. Okay, oleh itu FSD 3, okay, dia akan jadi 240 darjah daripada 3. Okay, 240 darjah daripada 3. Okay, jadi sebab tu FSD 3 dia berada dekat sini. Okay, dan untuk 4, okay, dia adalah 180 darjah. Jadi untuk silinder 4 dia akan berada 360 darjah. Okay, dekat bawah tu. Okay, dia akan pusing sekali baru dia ada FSD 4. Okay, kemudian untuk FSD 5, okay, you ada daripada silinder line ke arah 5 tu, okay, boleh guna sama ada yang ni, okay, ataupun yang ni. Okay. Kalau you guna yang daripada silinder line ke arah 5, dia adalah 240 darjah. Okay, jadi untuk 2 theta dia sama dengan 480 darjah. Okay, jadi you kena buat satu pusingan, lepas tu tambah lagi dengan 120. Okay, 120 dia berada dekat sini. Okay. Kemudian untuk silinder 6, okay, yang ni dia sama dengan 300 darjah. Okay, jadi untuk FSD 6 you kena cari buat 600 darjah. Okay. Jadi yang ni 360, lepas tu tambah lagi 240 darjah. Okay, dia akan berada dekat situ. Okay. Dan bila you gabungkan semua, okay, resultant tu you akan dapat bentuk macam ni. Okay. 1 dekat sini, 2 dekat sini, 3 dekat sini, 4 dekat sini, 5 dekat sini, 6 dekat sini.
Okay. Dan bila you perhatikan yang ni sebenarnya, okay, yang ni sebenarnya adalah reverse, okay, reverse daripada kedudukan silinder line dia. Okay, kedudukan silinder line. Kalau silinder line dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 okay, ikut arah jam. Okay. Untuk FSD, okay, you akan dapat dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu dia lawan arah jam. Okay, dia lawan arah jam. Itu cara paling senang untuk cari FSD. Dia adalah reverse daripada silinder line. Okay, dia reverse daripada silinder line. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah FSR. Okay, FSR yang ni definition dia adalah secondary reverse force. The mirror image of FSD about the cylinder line. Okay, jadi you ada FSD, okay, yang ni, yang merah ni. Kemudian kena mirrorkan dia pada cylinder line. Okay, you akan dapat untuk FSR 1, dia akan masih berada pada atas tu. Okay. Untuk FSR 2, okay, you kena mirrorkan yang ni. Okay, you mirrorkan yang ni dia akan jadi 60 darjah ke situ. Jadi dia akan berada 60 darjah ke bawah ni. Okay, ke bawah. Okay, untuk FSR 2. Untuk FSR 3, you mirrorkan terhadap garis ni, dia akan pergi ke atas. Okay. Untuk FSR 4, okay, kita mirrorkan terhadap cylinder line dia akan tetap berada dekat bawah tu. Okay. Untuk FSR 5, dia akan berada pada yang ni mirrorkan terhadap sini, okay, dia akan pergi ke atas, okay, ke atas ke sini. Dan untuk FSR 6, okay, mirrorkan dekat sini, okay, yang arrow dia ni, okay, dia akan pergi ke bawah. Okay, jadi sebab tu bila you lukis semua, okay, you akan dapat 3 ke atas dan 3 ke bawah. Dan bila you letakkan, okay, sekali, okay, you akan dapati dia sama. Okay, dia sama dan dia cancel out, okay, masing-masing. Okay, jadi yang ni pun balance. Okay. Okay, jadi kesimpulannya untuk soalan ni, okay, bila you dah investigate FPR, FSD dan FSR dia semua balance, okay, kecuali untuk FPD. Okay, FPD ni selalunya mesti ada. Okay. Jadi untuk FPD kena kira lah, okay, kena kira nilai dia. Kalau diberi nilai MR dan Omega tu, kena masukkan nilai dia. Jadi untuk FPD dia sama dengan 6 kali M/2 R Omega cos 2. Okay, kena letak, okay, kena letak satu-satu, okay, yang tu, dan you akan dapat F total dia. Okay, dan arah dia adalah ke atas. Okay, F dia adalah ke atas. Jadi untuk radial engine ni selalunya yang perlu diberi perhatian adalah FPD dia. Okay, FPD. Okay, dalam kes ni berapa nilai ni? Dia bagi nilai tu. Okay. Okay, dia bagi, ya. Doktor, sorry. Doktor, saya nak tanya, inline engine dengan radial engine, dia punya direction untuk rotation, kenapa dia tak sama? Dia tak sama. Kalau yang ni rotation dia ikut arah jam. Then inline ialah reverse arah jam. Inline tu sebenarnya dia pun ikut, sepatutnya adalah ikut arah jam, tapi sebab dia punya kita panggil apa, equivalent mass tu dia lawan arah jam. Okay. Okay, equivalent mass tu dia lawan arah jam. Thank you, doktor. Okay. Okay, jadi untuk yang ni kena kira F total dia. Boleh tak you masukkan nilai dia? 3 MR Omega cos 2, kita ada M sama dengan 1.5 kg. Okay. MR. R kita, yang ni diberi stroke tu 100 mm. Maksudnya R, 2R sama dengan stroke. Okay, jadi kena bagikan 2 ni. Okay, jadi RU adalah 0.05. Okay. 0.05 meter. Stroke dia adalah 0.05 meter R. Kemudian M adalah 1.5. Omega adalah 1500 yang kena convert dia kepada ni N dia 1500 RPM, kena convert kepada Omega guna 2 pi N per 60. Okay, lepas tu kuasa 2 kan. Okay, kuasa 2 you akan dapat nilai untuk ni. Okay, F total. Boleh siapa tolong kirakan nilai dia?
Okay. Speed dia berapa dah tu? Ha? N dia, speed dia? N dia 1500. 1500. Sekejap N dia 1500, M 1.5, R dia kena bagi dua stroke ni. Okay, sebab dia 50. satu stroke sama dengan 2 R. Okay, Jawapan dia 551 dah tu. 551 Newton. 5551 Newton. Okay, betul kot. Okay, saya rasa nilai dia dalam lebih kurang macam tu. 551, 500 ke 5000? 5000 dah tu. Kan 5000. Okay, 5551. Okay, betul lah. Okay. Sekejap. Okay. 2 bagi 60 24 tu misalnya 0.05 darab okay. 0.5 MR omega kuasa 2 darab 3 okey itulah 5551 okey jadi dia punya forces tu besar jugalah 5 kilonewton tu sangat besar pada engine. Jadi kalau nak buat bolt ke ataupun apa tu bolt ke fastener ke welding ke, dia mesti kena pastikan dia boleh tahan lebih daripada 5 ke 6 kilowatt. Bukan kilowatt, 6 newton. Okay. 6 kilo newton. Okay. Sekurang-kurangnya kena ada welding tu ataupun bolt tu dia kena tahan 6 kilo newton forces terhadap engine ataupun fastener tu. Okay. Dan arah dia ke atas tu yang tu maksudnya dia kena ambil yang ni maksimum yang ni maksimum saja tapi dalam kes ni semasa dia crankshaft ke atas tu dia forces dia pun ke atas. Okay. Kalau untuk radial engine apa yang akan jadi sebab dia berputar kan. Jadi yang ni lah dia punya maximum forces dia. Okay, yang ni maximum forces yang akan jadi pada engine tu. Okay, radial engine. Okay, jadi yang ni adalah cara untuk selesaikan soalan radial engine ni. Okay, radial engine. Untuk radial engine dia lebih kurang sama macam V engine, okay, dia analisis dia hampir sama macam V engine tapi V engine dia ada dua-dua. Okay, dia ada bahagian untuk radial engine dan juga bahagian untuk radial engine dan juga inline engine. Okay, dia gabung dua-dua V engine tu. Okay, ada apa-apa soalan untuk radial engine ni? Oh, ramai kawan ni. Dia kalau